Okay, so hari tu saya ada buat satu video tentang cara-cara untuk mencegah COVID, and in that video saya cakap lah yang COVID ni tak ada vaksin. So cara kita mencegah COVID, saya bagi analogi macam mana cara kita handle cases dengue juga, sebab dengue ni endemik dalam negara, and dengue ni kita boleh kawal walaupun tanpa kehadiran vaksin. Lepas tu ramailah yang bash cakap, mana Aci samakan COVID dengan dengue? Dengue tu bukannya berjangkit pun. Apa speaker ni? Macam takkan dia tak tahu kan? So hari ni saya nak backup diri saya balik. Okay, kita cerita tentang apa beza penyakit berjangkit and penyakit yang tak berjangkit. So first of all, penyakit berjangkit ikut definition by WHO dengan CDC adalah penyakit yang disebabkan oleh apa-apa patogen. Maksudnya mikroorganisma macam bakteria ke, virus ke, fungus ataupun parasite. Dia ada beberapa ciri-ciri yang membuatkan dia di-establish ataupun dikategorikan sebagai penyakit berjangkit lah. First of all, dia ada causative microorganism ataupun causative agent lah macam yang saya sebut tadi. Yang kedua, bila dah ada causative agent, setiap agent tu dia ada reaksi yang unik, reaksi tersendiri terhadap badan manusia. Kita akan ada incubation period. Incubation period ni adalah tempoh di mana seseorang itu terdedah kepada microorganism ataupun agent tersebut sehingga tempoh dia mengeluarkan simptom yang pertama ataupun kita kata macam dah establish penyakit lah dalam diri seseorang. Setiap penyakit berjangkit dia ada incubation period dia yang tersendiri. So yang ketiga, dia akan ada point of entry ataupun point of exit lah, macam mana sesebuah causative agent tu boleh masuk ataupun boleh keluar daripada badan manusia. Sebab nama pun berjangkit, maksudnya dia boleh berjangkit daripada seorang manusia kepada manusia yang lain ataupun berjangkit melalui vektor lah. Okey, ni dah masuk kepada poin yang keempat, iaitu penyakit berjangkit mesti ada modes of transmission. So modes of transmission ni adalah cara penyakit tersebut berjangkit ataupun menjangkiti seseorang. So modes of transmission ni ada banyak. First, kita ada airborne. Airborne ni adalah bawaan udara. Maksudnya kalau penyakit-penyakit yang airborne ni, dia punya mikroorganism dia akan kekal di dalam udara. So siapa yang hirup udara tu akan dapatlah unfortunately penyakit tu. So antara penyakit contoh untuk airborne disease adalah TB. Second, kita ada penyakit yang direbakkan ataupun dijangkitkan melalui droplet ataupun cecair-cecair badan lah. Macam kalau kita bersin, kita batuk and then terkena dekat orang lain, orang tu boleh dapat penyakit yang sama kalau kita ada mikroorganism tu. Contoh yang paling relevan sekarang adalah COVID-19 lah. COVID-19 adalah penyakit yang menjangkit orang lain melalui droplets. And yang ketiga, kita ada juga penyakit berjangkit tapi dia tak boleh directly jangkit daripada manusia ke manusia. Dia mesti ada vektor. Vektor ni maksudnya macam serangga ke, dia ada bawaan lah. Antara contoh penyakit berjangkit bawaan vektor adalah dengue virus. Nyamuk yang membawa dengue adalah nyamuk Aedes. Secara tak langsung ini membuktikan bahawa dengue adalah penyakit berjangkit sebenarnya. Cuma modes of transmission dia tak sama macam COVID-19 ataupun macam modes of transmission yang sebelumnya lah. Kita ada banyak lagi modes of transmission lain-lain, macam ada penyakit bawaan makanan, ada penyakit bawaan rekreasi air. As long as dia ada causative organism dia adalah penyakit berjangkit. Okay, so now kita nak masuk pada penyakit yang tak berjangkit dan apa sebenarnya dimaksudkan penyakit tak berjangkit dan semestinya bukan dengue. Penyakit yang tak berjangkit, kalau dalam medical term dia kita panggil non-communicable disease. Maksudnya penyakit tu tidak boleh dijangkitkan daripada seseorang kepada manusia ataupun seseorang yang lain. Cause dia multifactorial, dia bukannya ada satu penyebab sahaja. Penyebab dia tu boleh jadi pelbagai-bagai lah. Macam ada yang mungkin dapat daripada genetik, ada yang mungkin dapat daripada gaya hidup, ada yang mungkin dapat daripada gaya pemakanan yang kurang sihat. Walau bagaimanapun, penyakit yang tak berjangkit ataupun non-communicable disease ni biasanya dia chronic in nature. Maksudnya once someone dah didiagnose mendapat penyakit tu sama ada chronic ataupun berkekalan lah, lifelong, sampai bila-bila. So contoh penyakit tak berjangkit adalah macam tu lah, diabetes, darah tinggi, penyakit jantung. Dia bukan dapat daripada orang lain, dia bukan dapat daripada mana-mana organisma, tapi penyakit tu berlaku dalam diri dia. And punca dia banyak macam yang saya dah terangkan tadi. So in conclusion, dengue adalah penyakit berjangkit again. Ya Allah, petinya aku. And then itulah definition penyakit berjangkit dengan penyakit yang tak berjangkit.